warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bahagia Dr. Haji Kamal Abdul Razak untuk kita punya kelas minggu ini. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah penambahan akan berlaku masa ke semasa sebabnya difahamkan AKYBK sedang pagi ini ada bacaan Yasin di di AKYBK. Jadi ni tengok tim camp pun dah masuk, Alhamdulillah. Tak apa, walaupun baru masuk kat YBK, baru sertai, ikut je, tak ada masalah. Tak tahu nanti maklumkan dengan doktor. Kalau di soal, maklumkan tak tahu. Jadi kita belajar, tidaknya kita belajar. Dan kita dengar apa yang disampaikan. Sebab 1.5 jam ni bukan hanya sekadar kita belajar ni, dapat juga input-input. Mungkin ada nasihat, mungkin ada ilmu ataupun penambahan ilmu dari segi pengetahuan Jadi banyak benda yang boleh kita, kalau kita positif ni, insyaAllah. Jadi tanpa buang masa, kita terus pada kelas minggu ni. Jadi saya silakan yang bagi Dr. Haji Kamal Abdul Razak untuk teruskan sesi kita pada minggu ni, insyaAllah. Silakan Dr. Okey, terima kasih Tuan Syarhan kita untuk memulakan kelas dengan nasihat dan rangsangan untuk kita terus berusaha agar satu hari nanti kita dapat menguasai target kita ialah menguasai bukan saja dari segi ilmu tapi dari segi kemahiran Al-Quran tu. Dengan kemahiran nanti bukan saja kita boleh membantu untuk kita memahami isi kandungan ayat Al-Quran, tapi kita boleh juga berkongsikan ilmu tu dengan keluarga kita, rakan-rakan kita, masyarakat kita, sebagainya. Dan kita juga diberi peluang dengan program ni bukan saja menyampaikannya secara konvensional. Konvensional dulu biasanya kita bersua muka lah tapi sekarang ni kita dapat menggunakan program ni untuk membina kemahiran yang baru, iaitu secara digital. Digital ni adalah teknologi yang Allah sediakan untuk kita. Jadi rugi kalau orang Islam kita tidak ambil peluang untuk memahirkan diri kita dengan teknologi ni. Ramai lagi masih saya dapat maklum balas di antara orang kita, terutama yang dah berumur, dia merasa rendah diri dengan menggunakan teknologi. Saya tanya pandai komputer, tak tahu. Boleh komputer, tak boleh. Dan takut nak belajar. Rugilah kita tengok orang-orang bukan Islam, sama ada di barat ataupun dalam negara kita sendiri, mereka hebat-hebat. Jadi sebab itu kita ketinggalan. So yang pertamanya kita ketinggalan ilmu Al-Quran itu sendiri yang memang diberikan kepada kita. Yang kedua, kita juga ketinggalan dalam ilmu lain, ilmu kemahiran yang sepatutnya kita orang Islam mengambil peluang nak jadi lebih hebat daripada orang lain. Sebab sebenarnya orang Islam ni ialah rahmatul lil alamin. Orang Islam ni nak menjadi penolong, pembantu, mereka yang memberi petunjuk kepada orang-orang bukan Islam dan sebagainya. Jadi orang Islam kena hebat. Tetapi kalau kita mengasingkan diri daripada ilmu dan pembelajaran kemahiran, jadi kita akan rugilah, kita sendiri yang bermasalah sebenarnya. Dan orang lain akan pandang rendah pada kita sebagai orang Islam. Itulah tujuan kita nak bangunkan usaha ni pelan-pelan. Kalau kita nak buat seluruh Malaysia mungkin susah, jadi kita mulakan dengan entiti yang kecil. Makanya YBK dulu. So kita latih betul diri kita bersama YBK ni. Kita jadikan YBK ni penggerak untuk mengembangkan ilmu Al-Quran ni. Maknanya kalau YBK ni berjaya nanti, kita boleh tunjukkan kepada kawan lain juga, bahagian korporat lain. YBK boleh buat, kenapa dia tak boleh buat? Dia dah duplicate kan. Jadi daripada itu esok ramai akan mengambil bahagian dan menggerakkan. So maknanya pembelajaran kita bukan setakat akademik saja, nak belajar apa fi'il madhi, apa kata kerja itu bukan. Dengan itu kita kena ada strategic thinking, orang putih panggil. Macam mana nak membantu masyarakat ni supaya masyarakat kita ni adalah masyarakat yang yang hebat dari kacamata Allah dan hebat dari kacamata
dunia keseluruhan, supaya nanti kita nak orang bukan Islam ni respect. Dulu-dulu orang bukan Islam respect, ya, orang Islam, sebab maksud tu orang Islam sangat-sangat berilmu. Quran ni dalam dada. Bila dia keluar berbincang, bermesyuarat semua, keluar Quran. Kan? Itulah sepatutnya. So insyaAllah tuan-tuan semua ni nanti kita akan latih supaya sampai ke tahap tu. Ya, dan kita ada Allah yang akan sentiasa membantu kita. Itulah yang kita kena pasang dalam hati kita tu. Kita membuat ni adalah kerana Allah dan kita rapatkan dengan Allah. Quran tu adalah kalam Allah. Jadi segala-galanya dengan Allah. Bila segala dengan Allah tu bermakna apa? Kita ada kawan yang paling hebat dalam hidup kita, iaitu Allah. Kadang-kadang kita ada susah, kita nasihat, kita minta pada kawan kan. Tetapi sekarang ni kita nak berkawan dengan Allah. Macam mana nak berkawan dengan Allah tu, kita rapatkan. Kalau kita kenal dalam Quran tu, ya, hampir setiap muka surat tu Allah akan menceritakan diri, memperingatkan siapa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, kata Allah tu maha berkuasa atas segala-galanya. So kenapa kita nak pergi jumpa kawan minta tolong, ya? Sedangkan Allah tadi. Itulah kita nak perbetulkan balik mindset kita, ya, yang pandangan kita, arah tuju kita, kan, priority kita dalam kehidupan, ya. Dalam satu hari dulu, minggu lepas saya ada cadangkan kepada kelas ni, kita buat muhasabah diri, ya. Muhasabah diri apa dia? Tak tahu siapa yang dah buat homework itu tidak, ya. Muhasabah dalam satu hari 24 jam tu, ya. Cuba buat penganalisa banyak mana usaha kita untuk akhirat, banyak mana usaha kita untuk dunia. Ya, akhirat itu senang saja. Dia mesti kerana Allah. Dia mesti kait dengan kerana Allah. Kita makan kata, adakah makan kerana sebut kita lapar atau kita makan tu kerana Allah. Ya. So kalau kita mula dengan bismillah tu, maknanya dia kerana Allah lah tu. Ya, sebab kita kaitkan dengan Allah, apa yang kita lakukan, dia jadi ibadah. So kita tengok, ya, adakah peratusan kerana Allah tu lebih tinggi daripada bukan kerana Allah. Kalau peratusan lebih pada bukan kerana Allah tu, maknanya apa yang kita buat tu adalah bersikap duniawi saja. Ya, duniawi ni kita akan tinggalkan. Dia tak dapat nak bawa ke akhirat nanti. Tapi kalau kita convert dia, ya, kita tukarkan ke dia dengan Allah, dia akan jadi ganjaran yang kita akan boleh bawa dia menjadi amal soleh pula dah. Itulah, ya, yang kita perlu buat perubahannya dari masa satu masa, ya, supaya pandangan kita hidup ni, priority kita akan ubah pelan-pelan, ya. So nombor satu priority tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan diri saya dan kita semua, huda, Quran sebagai huda. Itu priority nombor satu. Maknanya bila Allah hantar kita ke dunia ni, Allah sediakan sekali Al-Quran sebagai huda. Kalau kita abaikan dia, maknanya kita akan dalam keadaan kehidupan kita dalam terumbang-ambing. Ya, nak tegak kedudukan dan perjalanan kita di dunia ni, kita mesti ada panduan dia. Dan panduan itu ialah Al-Quran. Itu kita nak lihat. Kalau kita tidak berpandu pada tu daripada dulu sampai sekarang, maknanya kita bimbang, ya, apa yang kita lakukan selama ni mungkin dipersoalkan, ya, insyaAllah. Okey, saya terus kongsikan, kita buat sikit latihan, ya, latihan, iaitu latihan menerangkan ayat Al-Quran yang kita bagi dulu, ya. Saya dah bagi homework dulu untuk tuan-tuan dan puan-puan mengenal, ya, dan membiasakan dengan beberapa ayat. Yang pertama, ayat yang saya kongsikan, dan kalau boleh tuan-tuan sekarang dah jadikan dia satu sebati, yang kata, ya, dengan ayat ni, iaitu ayat surah Yusuf, ya, surah Yusuf yang kedua. Kita buat latihan supaya kita biasa dengan berkongsikan, ya,
ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ayat ni kalau tuan-tuan ingat sekali lagi ialah ayat yang sama juga digunakan dalam surah Az-Zukhruf. Ya. Kalau tuan tengok kat sini, ya, sini atas ni ada Az-Zukhruf. Kalau saya ambil Az-Zukhruf, ayat ketiga, tadi ayat kedua. Ya, ini ayat ketiga. Sama je, cuma dia tukar di kalimah yang kedua saja. Ya. So hari ni kita buat latihan sikit. Kita nak biasakan dengan berlatih berkongsikan ayat Quran ni, ya. Walaupun salah tak apa, kita masih lagi dalam kelas belajar, ya. Tapi latihan tu akan membuatkan kita dari satu masa meningkatkan lagi kemahiran kita, meningkatkan kefahaman kita dan meningkatkan rasa confident kita, ya. Apabila kita cuba berkongsikan, ya. Salah tak apa, ya. Okey, kita mulakan dengan yang atas. Biasa Sarul Ardi lah, dia selalu kat atas, ya. Sebab ada A. Cuba kongsikan apa saja yang kita tahu, ya, dengan ayat tu. Dan ayat yang kedua, mulakan dengan bacaan, ya. Saya pun nak tengok juga bacaannya dari Sri Taibawin, ya. Dan lepas itu barulah menerangkan apa yang kita tahu. Kalau tahu sikit, terangkan sikit. Kalau tahu banyak, terangkan banyak, ya. InsyaAllah. Cuba. Ya. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Okay, ayat ni saya faham daripada maksud dia ialah sesungguhnya kami iaitu Allah telah menurunkan kepada kamu Quran dalam bahasa Arab agar kamu boleh berfikir tentang Quran tersebut. Itu yang saya faham lah, Doktor, tentang maksud ayat 2 surah Yusuf ni. Okey. Itu saja, ya. Betul. Okey, cukup, ya. Kita berlatih saja, ya. Maknanya kita berlatih apa yang kita tahu, kita belajar menyampaikan, ya, insyaAllah. Okey, kita jemput yang kedua, ya. Dia echo ni sebab apa, ya? Sebab dekat sangat kan, ya? Oh, ni salah satu start punya tab pun ada yang on mic ke apa? Yang tu Galaxy Tab. Tab yang lain material, ya. Tadi saya tak on, mungkin check lagi, ya. Suara dia double gitu. Ya, okey. Kalau tengok join yang ni, saya tak on audio. Tengok dia punya Dia on ke? sebab tak ada lambang mute di situ. Ini kalau on wifi. Yang ni tak ada, yang ni off ni. Tak apa, ya. Okey, kalau tengok daripada senarai, ini praktis saja, ya, latihan je. Jangan bimbang, ya, sama ada kita boleh sama ada betul tidak, banyak mana tidak ada. Kita berlatih saja. Dalam senarai yang kedua, Puan Halimatun, ya. Cuba Puan Halimatun baca ayat tu, kemudian cuba berkongsi ke apa yang kita dah kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz. Saya Okay. cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayatnya ayat kedua yang bermaksud inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan. Okey, mulakan dengan na tu ialah kami, ada yang tengah na tu, ya. Anzalnahu, Kami telah kami menurunkan. telah menurunkan. Kerana Hu tu nya, ya, menurunkannya. Anzalnahu, na membawa maksud kami, iaitu Betul. Allah. Hu membawa maksud kepada objek Qur'ana, iaitu kitab ataupun kitab Al-Quran lah. Ya. Qur'anan Arabiyya yang berbahasa Arab. Arabiyya la'allakum ta'qilun. La'allakum, agar kamu kalian ta'qilun, menggunakan akal, berfikir.
Tujuan akal berfikir supaya apa? Kita memahami lah. Agar kita memahami kitab Memahami Al-Quran. ayat Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab tu ya. Okey, ada apa-apa lagi yang ni nak boleh kongsikan lagi? Tenang, kenal tak jenis-jenis kalimah, mana kalimah yang kenal dalam tu? Kalau anzalnahu tu boleh ingat tak lagi? Kita kongsikan dulu apakah jenis agaknya kalimah tu. Dia kalimah Fi'il madhi ya. fi'il madhi. Tapi kita belum sampai lagi ya. Tapi dulu kita itu adalah fi'il madhi, maknanya perbuatan ataupun perlakuan yang telah selesai berlaku. Yang maknanya perbuatan Allah dah lakukan dululah ya. Kami telah menurunkannya tu maknanya perbuatan tu dah selesai berlaku. Memang penurunan Al-Quran pun dah selesai pun berlaku kan, itu maksudnya. Tetapi ta'kilu ni dia belum selesai berlaku. Itu bentuk dia, itu dipanggilkan fi'il mudhari ya. Jadi mudhari maknanya sekarang, besok, lusa, tahun depan kita kena lakukan. Untuk kita sentiasa menggunakan akal, memikirkan supaya kita faham ayat tadi adalah perbuatan dalam bentuk fi'il mudhari yang berterusan berlaku. Itu bezanya ya. Daripada penulisan hijaan tu kita akan belajar nanti ya. Tanda-tanda tu akan terus memberi makna kepada kita apakah konteks ya kalimah-kalimah di dalam ayat tu. Okey. Tahniah pada Puan Halimatun ya, walaupun bermula sikit tak apa. Ya, amalan kita ni Nabi kata ya sikit tapi berterusan. Tak apa, lama-lama dia akan bertambahlah nanti ya insya-Allah. Okey. Kalau ikut senarai sini siapa? Johnny is Osmani ya, Johnny ya. Tapi dia baru ya. Baru tak apa ya mungkin. Tapi baru pun jangan lupa homework tetap kena buat ya. Mungkin minggu depan atau minggu 2 minggu nanti kita akan juga beri peluang kepada setiap peserta dalam kelas YBK ini berlatih. Sebab kemahiran tu mesti bermula dengan latihan. Kita tak boleh terus pandai dan mahir kalau tak ada pelatih ya. Okey, tuan yang ada Tuan Syirhan lah selepas tu. Nah, Ustaz tak masuk lagi ya? Baru nak masuk ya? Okey, Tuan Syirhan kita lah. Cuba kongsikan apa yang tahu ya. Ayat kedua surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini maksud sesungguhnya kami sesungguhnya kami tu inna Ustaz. Nah, sebab inna yang pertama tu gabungan dua kalimah inna dengan na ya. Inna yang pertama makna sesungguhnya, na yang kedua tu yang digabungkan tu maknanya kami. Jadi sesungguhnya kami, dia daripada dua kalimah digabung jadi satu. Inna sesungguhnya kami anzalna Al-Quran. Anzalnahu dulu apa makna agaknya? Anzalnahu menurunkan. Okey, yang mana menurunkan tu? Anzala ya. Asalnya anzal tu kalimah original di anzala. Anzala maknanya telah menurunkan. Siapakah yang menurunkan? Na tu. Na tu pelaku kepada perbuatan tu. Jadi na tu ialah kami. Bila kita menterjemah kita sebut na tu dulu iaitu kami dulu. Jadi kami telah menurunkan apa yang diturunkan hu tu nya. Nya tu ialah Quran. Cuba. Sesungguhnya kami telah menurunkan anzalnahu telah menurunkan nya iaitu Al-Quran. Nya tu merujuk kepada Al-Quran ya ataupun Al-Kitab dalam ayat 1 tu. Al-Kitab tu maknanya Quran lah. Anzalnahu telah menurunkannya iaitu Al-Quran. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran ni ialah original meaning dia satu bacaan. Sebab Quran tu sebenarnya pembacaan ya, satu pembacaan. Quran. Lepas tu Arabian pembacaan tu diterangkan dengan Arabian iaitu
pembacaan dalam bahasa Arab. So yang sekarang kita kena baca ni kan, bahasa Arab lah ni. Okey. La'allakum. La'allakum ta'qilun. La'alla ni semoga ataupun supaya, agar, itu makna yang sama lah kepada la'alla tu. Kum, kamu semua. Kamu semua Ta'qilun, memahami. dimula dengan ta tu. Ta tu pelaku dia. Kepada kalimah yang ni dibentuk fi'il mudhari', dia mula kat depan. Ta tu ya, ta untuk kamu. Jadi kalau ta kemudian kena tengok di ujung dia. Kalau ada wawna maknanya ta yang ramai. Jadi maknanya kamu semualah. Itulah pelaku kepada kata kerja tu. Lepas tu apa yang nak kita laku, kita ain qaf lam tu Melayu pun cakap akal. Jadi kamu semua menggunakan akal. Dan tujuan untuk menggunakan akal tu untuk apa? Untuk faham. Ya, supaya kita baca Quran ni Allah kata mesti faham. Jadi kalau kita baca tak faham, maknanya kita masih tak gunakan akal. Kita mungkin menggunakan bibir je lah. Kita menyebut bunyi dulu kan. Tapi kita tak faham. Sebab apa? Kita tak gunakan akal. Tapi Allah kata dalam Quran gunakan akal. Jangan tak gunakan akal. Maknanya kalau kita tak gunakan akal tu maknanya belum kita membaca lagi. Itu kita kena faham ya. Kalau tidak nanti kita berpuluh-puluh tahun kita dengan Quran kan, kita tak gunakan akal. Allah kata lain, kita buat lain. Jadi rugilah kan. Okey, ada apa-apa lagi? Tambahan? Itu saja ya. Okey, tak apa ya. Ini cuma kata nak apa? Nak memulakan ya, nak memulakan aktiviti atau perjalanan tu mesti ada first step, langkah pertama ya. Macam orang nak belum berlari 100 meter kan. Baru get set ya. Get set go tu dia belum lari lagi. Ya. So kalau tak ada get set go, boleh tak dia? Tak lari dia kan. Sebab bila tak lari. Itulah ibarat kita baca Quran tu pun sama. Ya. Baca Quran ni kita satu perjalanan yang jauh. In fact perjalanan dia orang kata lifelong learning ya. Seluruh hidup kita ni kita sebenarnya akan belajar dan terus belajar ya. So dalam pembelajaran tu kita akan kongsikan apa yang kita tahu tu dengan kawan-kawan kita dalam masyarakat kita insya-Allah ya. Dan seterusnya okey, Ustaz kita dah masuk ya. Ustaz Saiful dah ada nama kat atas tu, mungkin kita minta dia yang kongsikan ayat kedua surah Yusuf. Kalau dia pandai nanti dia boleh tapi kalau boleh ya, kalau dia nak kongsikan juga ayat surah Zuhruf ayat 3 tu, saya akan pamerkan dekat skrin ini ya. Tuan-tuan boleh lihat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayat 2 surah dari surah Yusuf. Jadi inna itu mempunyai konsis by dua kalimah, iaitu inna, isim inna, dan juga na yang isim dhamir na. Okey, jadi inna dan juga na. Jadi dia bila bergabung dua tu jadi inna sesungguhnya. Asal tu dia inna alif dengan nun, inna tu sesungguhnya taukid. Kemudian ditambah dengan na yang merupakan dhamir, kata ganti nama, yang bermaksud kami. Kami ini walaupun dia macam yang Ustaz pernah sebut sebelum ni lah, walaupun dia refer kepada Allah, yakni tunggal mufrad, tapi digunakan na tu untuk menunjukkan keagungan Ustaz Ya. Jadi inna sesungguhnya kami. Kemudian anzalnahu berasal daripada perkataan anzala, yakni fi'il madhi. Kemudian ada na ditambah juga di situ dhamir na, sesungguhnya na dhamir kami. Dan juga ada di belakangnya itu huruf terakhir hu yang menunjukkan ia.
yang refer kepada Al-Quran. Jadi kalau kita terjemahkan, sesungguhnya kami telah menurunkan, na tu digunakan sekali lagi, dia ulang sekali lagi, telah kami turunkannya. Telah kami turunkannya, nya tu merujuk kepada Quran. Kemudian Quranan. Quranan ni isim hal. Ya. Isim hal yang menunjukkan keadaan Quran itu macam mana diturunkan. Quranan dalam bentuk pembacaan. Kalau kata kita panggil ni ada imbuhan lah pembacaan dia. Kalau kita baca Quran saja, Quran tu Quran lah, benda. So benda bila diperbacakan, dia jadi bahan bacaan Quranan. Kemudian Arabian. Arabian ni isim sifat ataupun mengikut kepada Ustaz Ya. mengikut kepada bahan pembacaan tu dalam mana? Dalam bahasa Arab. Bahan pembacaan tu dalam bahasa Arab. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Quran, sebagai bahan pembacaan, sebagai untuk dibaca dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Kemudian la'allakum ta'qilun. La'alla ni isim Harfun nasab. harfun nasab. Kemudian kum tu dhamir lah Ustaz. Kemudian ta'qilun ni fi'il mudhari'. Nak kenal fi'il mudhari' dengan fi'il madhi ni senang aja sebenarnya. Tapi Ustaz mungkin belum sentuh lagi. Belum lagi. Kita boleh tengok dekat depan dia tu, dia ada huruf-huruf tambahan. Seperti hamzah, ta, kan? Ya, ataupun na. Dia dhamirnya ada kat depan. Tu tanda nak kena fi'il. Nanti Ustaz akan terang lebih Ta inilah. tu ni dia menunjukkan kamu. Ta tu menunjukkan kamu. Itu tanda nak tahu fi'il mudhari' lah. Madhi mudhari' ni apa? Madhi ni yang dah berlalu lah. Yang mudhari' ni sama ada dia sedang berlaku ataupun dia akan terus berlangsung Ustaz. Itu saja Ustaz. Okey, alhamdulillah ya. So ini kita buat sesi latihan saja sebab kita kena biasakan ya. Kita tak mahu orang Islam bila dengan ayat Quran je kita rasa rendah diri ya. Sekarang ni ramai dah kajian kita buat 90% orang awam macam kita lah ya, yang kalau kita fikir ustaz yang dah biasa tu. Tapi orang awam macam kita ni bila kita berkongsi, suruh dia berkongsi ayat Quran masing-masing, rasa rendah diri, macam rasa tak tahu apa, tak confident, tak yakin. Itu yang kita kena ubah ya sikap tu. Dengan apa? Dengan diredahkan. Daripada redah kita berlatih pelan-pelan. Ya, sebab orang yang sama tu kalau suruh dia cerita pasal cerita lain, dia hebat. Kan? Suruh dia cerita pasal masak contohnya, ataupun cerita pasal masalah badan penyakitnya, dia katakan kena flu, suruh dia cerita, banyak cerita dia, kadang sejam setengah kena minta dia berhenti bercerita. Tetapi bila Quran saja kan, kita dapati keseluruhannya merasa rendah diri. Sedangkan ini ayat daripada Allah ni, kalimah daripada Allah. Kalau kita hebat dengan kalimah Allah, itulah kehebatan kita. Tetapi kita tidak mengambil peluang. Environment kita macam tu, persekitaran kita macam tu, kawan-kawan kita macam tu, mungkin keluarga kita pun macam tu. So sekarang ni kita nak ubah suasana tu. Kita nak jadi driver. Orang putih kata driver. Driver ni apa? Pemacu. Kita nak kita nak jadikan kita ni salah seorang yang akan memacukan usaha untuk menjadi masyarakat ni membudayakan ya ayat-ayat Quran dalam kehidupan. Ya, itulah tu. Tapi dia memerlukan latihan. Jadi bila kita buat latihan dalam kelas ni, jangan tuan-tuan rasa segan ya. Sebab kita pun sama-sama belajar ya. Saya pun masih lagi sama-sama belajar dan berlatih ya. Yang kalau yang baru join tu, kalau nak cuba pun tak apa. Ya, tak ada rugi apa pun ya. Okey, kita cuba kalau ada kawan-kawan lain yang ni Nur Fadilah dah ada masuk ya. Puan Nur Fadilah. Cuba terangkan ayat kedua. Surah Yusuf ni yang terpampang dalam skrin sekarang ni. Mula bacakan, lepas tu cuba kongsikan apa yang kita kenal daripada ayat-ayat ni.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang kedua saja Ustaz. Ayat kedua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan nya tu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya mereka supaya ialah kamu semua ya. Supaya kamu semua berfikir. Ain qahlam tu akal. Menggunakan akal. Menggunakan akal untuk berfikir dan memahami. Supaya kamu semua menggunakan akal untuk berfikir dan memahami. Memahami maksudnya memahami apa tadi? Quranan Arabian. Memahami Al-Quran tadi. Kerana Allah kata apa? Bila kita baca Quran tu, kita gunakan akal, fikirkannya, tengok kalimah-kalimah tu, sehinggalah kita boleh memahaminya. Quran Allah tak ada kata apa ya? Baca dan tengok terjemahan, tak ada. Allah kata baca dan fahami, maknanya kita kena kenal kalimah tu. Bila kita kenal, gunakan akal memikir untuk mengenal, nanti kita baca, kita faham. Itulah. Semoga dengan usaha kita macam ni, besok kita terus akan sahut apa yang Allah kata tu. Allah kata baca faham, baca faham, baca faham. Itulah tujuannya. Nanti insya-Allah setiap ayat kita akan latih pelan-pelan, nanti kita akan terus baca dan kita faham setelah kita mengenali ya kalimah-kalimah tu. Okey, ada apa soalan? Tak ada soalan, okey ya? Okey, Puan siapa tadi? Nofadilah ya? Ya. Dia tak ada soalan, okey? Okey. Okey, kalau saya soal boleh? Okey ya, kita masuk sikit bahagian tajwid ya. Tajwid. Okey, inna anzalnahu tu, kalau kita tengok dalam kalimah yang pertama, alif tu ada tanda panjang ya. Ada tanda panjang tu sebab apa? Puan Nofadilah, saya tanya dia. On-kan mikrofon. Inna tu ke Ustaz? Inna yang mula-mula tu ke? Betul. Ada alif yang akhir tu, dia lepas tu ditandakan dengan tanda panjang tu. Huruf mat ke tu? Alif mat ke? Betul. Lagi? Kenapa dia bertanda panjang? Ada alif dia tak ada tanda panjang, tapi yang ni dia bertanda panjang tu. Yang atas yang melentang tu tanda panjang dipanggil ya. Boleh? Bolehlah Ustaz ingat. Tak ingat. Tak ingat ya? Jangan tak ingat sebab kita membaca Quran ya. So bila kita baca Quran, kita kena tahu apa yang kita baca. Ya. Jadi kalau kita membaca, kita tak tahu mana pembacaan tu seolah-olah dia tidak memberi manfaat ya kepada kita sebab kita buat sesuatu tanpa mengetahui. Ya, so maknanya kalau kita panjangkan inna tu, mesti kita tahu sebabnya. Ya, dia membabitkan hukum yang dipanggilkan apa? Mad jaiz. Ya, mad jaiz munfasil. Jaiz tu mana apa? Harus. Ya, munfasil tu ialah kerana alif tu bertemu dengan huruf hamzah selepasnya di dalam kalimah yang berasingan. Kan selepas alif tu dalam kalimah kedua tu, kalimah yang berasingan, dia ada hamzah, dia panggil hamzah qata' yang berkaki alif tu. Jadi setiap kali huruf mad di dalam Al-Quran, termasuklah huruf alif ya, huruf mad ada 3, alif waw ya ya. Sekiranya dia bertemu dengan huruf hamzah di
kalimah berasingan, so kita panggil dia mad jaiz munfasil, ya. Munfasil maknanya kalimah yang berasingan. Sebab tu kita kena panjangkan bacaannya. Dan panjang bacaannya untuk mad jaiz kita ada boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, dan dia boleh baca 5 harakat. Sebab tu dipanggil harus tu, ya. Maknanya kita boleh pilih. Tak semestinya 2 saja. Tak semesti 4 saja. Atau tak semesti 6 saja. Harus. Tapi miti dipanjangkan. Cuma pilihan saja, ya. Diberi keharusan. Itulah dipanggilkan mad jaiz munfasil, ya. Jadi maknanya dalam kita mempelajari ayat Quran ni, kita akan belajar 3 ilmu tu sekali, ya. Iaitu ilmu soroh, pembentukan kalimah, ilmu nahu dia, ilmu bahasa. Kita kata tadi Quranan Arabian tu ilazi isim sifat pada Quranan itu bahasa. Itu bahasa nahu dia. Ya. Dan pembentukan dia macam kita kata apa, inna tu adalah dibentuk oleh 2 kalimah, itu ilmu soroh. Pada masa sama juga tajwid pun akan datang membantu sekali untuk mengenalkan keseluruhan kalimah dan ayat tu. Contoh macam inilah, ya. Itu ada masa kita baca tu mesti kita tahu. Sebelum kita menyebut tu kena tahu dah. Sebab kita nak memadjaizkan dia. Sebab tu kita baca dengan majaiz. Ya, kalau kita baca kita tak tahu, macam pelik lah. Okay? Kita makan tak tahu sebab apa. Makan saja tak, sebab kita perut lapar, nakkan kesihatan. Itu sebab kita makan. Begitu juga pembacaan. Dan kita kena letakkan kaedah ni sebagai penting, ya, sebab kita sekarang ni nak berurusan dengan Allah. Kemana kita nak berurusan Allah ni, tuan-tuan dan puan-puan, memang kita kena apa orang kata tu, halus betul-betul, supaya kita menunjuk kepada Allah yang kita ni respect, memuliakan Allah. Ya, kalau kita menyebut tak tahu sebab, Allah kata macam dia tak respect aku. Ya, kita nak tunjuk yang Allah, insya-Allah apa yang saya baca ni saya faham dia, tahu dia. Baru itulah dinamakan memuliakan, ya, Allah. Okey, tak apa, kita tambah baik diri kita daripada satu hari ke satu hari, ya, insya-Allah. Okey, saya ingat cukup untuk latihan kita. Ada apa soalan sebelum kita mulakan? Terutama yang berlatih tadilah, ya. So yang berlatih tu kita harapkan kalau kita buat sekali latihan minggu depan, dia punya perkongsian tu akan lebih hebat lah. Lebih hebat, ya. Dan dalam masa seminggu ni praktis cukup-cukup, kan? Kalau perlu letak cermin depan kita tu, tengok muka kita dalam cermin, ya. Cara kita menyampaikan tu ada penuh emosi ke tidak, ya. Sebab kita nak menyampaikan kalimah Allah ni mesti, ya, terasa dengan emosi sekali. Kita nak nyampai, kita wakil Allah. So kena buat yang terbaik. Dan orang yang terbaik itu, sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan, bukannya ustaz saja, ya. Orang awam macam kita ni boleh kita belajar, ya, dan menyampaikan mesej sehebat, ya, ustaz-ustaz tu. Ustaz tu pun nasib pada mulanya macam kita juga, ya, tapi dia dilatih. Ya. Sayangnya orang awam di Malaysia ni tidak dilatih, ya, dan orang awam lebih banyak pada ustaz. Yang maknanya rugilah kita. Kalau kita bayangkan ramai daripada orang awam macam kita ni boleh berkongsikan ilmu Al-Quran tu, barulah masyarakat kita ni jadi masyarakat yang membudayakan ilmu Al-Quran, ya. InsyaAllah kita, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan perkongsian dengan bahan yang kita gunakan minggu lepas, iaitu kita memulakan tajuk yang baru, iaitu bahagian kedua, ya. Kita masih lagi dalam kalimah ismun, kalimah kata nama, ya. Tetapi kita masuk bahagian kedua, iaitu berkenaan dengan jenis-jenis, ya. So bahagian kedua ni lebih kepada jenis-jenis, ya. Bahagian pertama tu kita memperkenalkan ciri-ciri, ya. Ingat ada 4 ciri. Pertama kita kata dia ada bilangan dia ada jantina dia, kemudian dia ada ta'yin dia, makrifah ataupun nakirah, kemudian dia ada i'rab dia, ya. Lepas tu sekarang ni kita nak memperkenalkan pula jenis dia, ya.
So jenis dulu kita mula dengan senarai yang ni ya. Kita kata yang ni kita tak detail lagi, kita senaraikan je ya. Kita tak beri nama dalam bahasa Arab lagi, contoh belum lagi. Ya, bila kita mengupaskan tiap-tiap satu tu barulah kita akan terangkan secara lebih detail lah ya. Jadi bermakna senarai ni kita tengok ada lebih kurang ada berapa. Kalau tambah ni itu Ustaz kita dia ada masukkan yang sikit ya. Tambahan, so saya masukkan tu dalam dan lain-lain ya. Dan lain-lain ni sebenarnya banyak lagi. Ya, so kita sekurang-kurangnya untuk permulaan ni kita peringkat pengenalan, peringkat asas ni sekurang-kurangnya 19. Nah, 19 tu kita kena biasakan ya. Dan yang lain-lain tu nanti kita akan masukkan ya. Kalau kita jumpa kes-kes lain tu kita masuk ke dalam ni. Ya. So apakah yang 19 tu? Ialah pertama kita nak katakan dia nama khas. Kata nama khas ya, nama khas maknanya satu nama tu biasanya dia tidak boleh diubah-ubah dah. Ya, contohnya nama Allah. Allah tu adalah nama khas kepada Allah saja, orang lain tak boleh guna. Ya. Allah tetap Allah ya. Dan dia dimasukkan dalam kategori nama khas ataupun nama kita ya, nama kita, nama manusia, nama seorang, itu pun dalam kumpulan nama khas juga ataupun nama tempat Malaysia ya. Mana boleh orang tukar-tukar pula nama Malaysia kan. Itu nama khas ya. Lepas tu yang kedua kata ganti nama. Kata ganti nama maknanya seseorang tu ada nama khas tadi, tetapi kita tak panggil nama khas, kita panggil dia ataupun kita panggil engkau. Itu dia dah katakan kata ganti nama. Dia ada nama tapi kita gantikan nama tu dengan panggilan lain, dipanggilkan kata ganti nama. Bahasa Inggeris dia panggil pronoun. Bahasa Arab dipanggilkan isim dhamir. Okay. Lepas tu kata nama penunjuk. Penunjuk maknanya bila kita menyebut sesuatu tu kita tunjukkan dia. Itu, ini, di sini, di situ. Ya, itu dinamakan penunjuk. Itu pun dalam kategori isim juga. Ya, dalam jenis isim iaitu ketiga. Lepas tu kita selalu membilang ya, seorang, dua orang, tiga orang ya, ataupun ada berseribu rumah contohnya. Seribu tu adalah kumpulan isim juga ya, iaitu dipanggilkan kumpulan angka ya ataupun nombor. Yang lima kata nama tempat. Ya, kata nama tempat pun dia boleh jadi isim juga ya. Kata nama tempat ni dia ada dua kategori. Satu yang khas tadi ataupun dia dalam bentuk am ya. Contohnya bandar. Bandar tu bukannya nama khas. Bandar pun kata nama juga ya. So dia menunjukkan tempat. Masjid ya, masjid tu kata nama tempat lah tu. Masjid adalah tempat apa? Tempat orang sujud, tempat orang sembahyang ya. Dia bukan nama khas ya. Tetapi kalau kita beri nama kepada masjid itu dah jadi nama khas dah. Masjid Nurul Yakin sebagai contoh. So Nurul Yakin adalah nama khas, tapi masjid itu adalah kata nama tempat. Lepas tu kata nama alat. Kunci kereta ya, kunci kereta, pisau, apa lagi, buku ya, komputer, itu alat lah tu. Dia adalah bentuk kata nama ya, iaitu kategori dia kata nama alat. Lepas tu kata nama kaitan. Kaitan ni nak menceritakan sesuatu seorang tu, lepas tu nak cerita ke apa hal dia ni ya, apakah cerita dia, dia kaitkan dengan cerita dia ya. Katakan orang-orang dalam rumah tu apa dia buat sebagai contoh ya. Orang-orang dalam rumah tu semalam mereka pergi shopping kat Giant sampai habis barang kat Giant. Contohnya lah. Jadi dia akan gunakan satu kata nama untuk mengaitkan orang tadi dengan perbuatan ataupun cerita kepadanya ya. Itu kata nama kaitan. Biasanya ini kita akan melihat dalam Quran mengambil perkataan allazi ataupun allazina ya. Kalau jumpa allazina tu itu contoh kata nama kaitan ya. Kalau allatina untuk perempuan muannas, kalau allazina tu untuk muzakkar lelaki ya.
Okey, kita akan nanti kita akan diberikan contoh-contoh ya. Hari ini yang ni kita cuma nak senaraikan dulu ya. Kalau tuan-tuan boleh hafal cantiklah ya, tapi saya biasanya tak hafal. Saya lebih fokus kepada memahami. Iaitu bila kita tengok tu kita tahu apa dia gitu ya. Okey. Seterusnya kata soalan. Kalau kita bertanyakan sesuatu ya, untuk membentuk kalimah persoalan tu dia menggunakan kata soalan ya. Contohnya apakah, ya. Jadi apakah tu dia ada soalan, ya, dipanggilkan isim istifham ya. Dalam Arab dia isim istifham, dia pun dalam bentuk kata nama. Apakah ini? Mahaza contohnya. Mahaza, ma tu soalan, apakah? Ya, haza tu inilah yang penunjuk tadi ya. Jadi ma adalah dalam kumpulan ismun, so dinamakan isim istifham ya. Kemudian ada dipanggilkan zorof ya. Nanti tuan-tuan banyak jumpa dalam Quran zorof ni ya. Zorof ni bahasa Melayu dia saya pun tak tahu nak menceritakan zorof, sebab Melayu ya kurang dalam ilmu zorof ni. Tapi bahasa Inggeris ada. Bahasa Inggeris dipanggilkan adverb. Ya, adverb. Satu tu zorof makan. Makan tu maknanya tempat. Kalau zaman maknanya masa. Jadi ada satu kata nama zorof ataupun isim zorof yang berkaitan dengan tempat. Ya, dalam Al-Quran Allah kata innallaha ma'as-sabirin. Ma'a tu maknanya bersama. So ma'a bersama dalam Quran tu dia adalah isim zorof makan. Dia berkait dengan tempat ataupun dia berkait dengan kedudukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi bersama dengan orang sabar ya. Jadi bersama tu menjadi zorof makan ya. Dan dia banyak lagi contoh-contoh, nanti kita akan jumpa. Yang kedua ada juga zorof, tapi dia bukan zorof berkenaan kedudukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dia mengaitkan dalam konteks masa pula. Contohnya belum. Ya, sebelum lalu kalau kita nak sembahyang apa? Kita nak sembahyang zuhur, sebelum sembahyang zuhur tu kita buat sembahyang sunat qabliyah. Qabliyah tu sebelum sembahyang zuhur kan. Wajib tu kita sembahyang sunat. Kita katakan apa? Sembahyang sunat qabliyah zuhur. Qabliyah tu daripada perkataan qablah. Qablah tu ialah isim zorof zaman. Lawan qablah ialah ba'da. Ba'da tu selepas. Qablah ialah sebelum, ba'da selepas. Kedua-dua tu adalah zorof zaman, isim ya. Dia bentuk kata nama juga. Kalau adverb Ustaz, keterangan. Dia adverb ni kata keterangan. Cuma dia ada apa tu, ketepatan tu tak adalah menggunakan adverb ni. Tapi itu yang terbaik yang bahasa Inggeris nak cuba terangkan. Dia menerangkan keadaan sesuatu ataupun kedudukan sesuatu ataupun konteks sesuatu dalam masa. Itu dia dinamakan zorof. Tapi lebih baik kita mengenal dalam Arab tu sendiri daripada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Kadang bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ni dia tak dapat nak menterjemahkan makna dengan tepat. Ya, so kemahiran kita mengenal bahasa Arab yang kita kata tadi, Quran dan Arabian tu jauh lebih penting daripada kalau kita boleh mengenalnya dalam bahasa lain ya. Kadang-kadang setengah pada kalimah tu kita tak dapat nak translate dalam bahasa lain. Contohnya takwa ya. Takwa kalau nak translate Melayu ke Inggeris ke kan, memang tak boleh, tak sampai ke makna takwa tu. So lebih baik kita cakap bertakwalah kamu, jangan kata takutlah kamu. Kan, sebab takut ni boleh membawa erti yang lain. Ya, ada terjemahan takut kan dalam Quran kita jumpa ya, takutlah kepada Allah. Ya, dia tak sampai ke makna takwa tu. So kalau kita boleh mahir kalamah Quran tu sendiri, kita gunakan dia. Zorof ni yang eloknya kita gunakan sebagai zorof lah ya. Jangan cuba nak adverb ke atau Melayu saya tak tahu nak menerangkan dah ya. Kita panggil zorof je, zorof makan, zorof zaman
Ya, bila jumpa qabla, dia adalah zaraf zaman. Bila jumpa ma'a, dia adalah zaraf zaman. Bila jumpa inda, ya, indallah, di sisi Allah, itu zaraf zaman lah tak. Okey, 11 kata nama lazim, ya. Kata nama lazim ialah lazim mana apa? Biasa. Biasa. Bahasa Inggeris panggil common noun. Itu kata nama lazim, ya. Apa saja benda, ya, kalau kita lihat dia tu adalah satu benda biasa, itu dipanggilkan meja, ya, pensel, cawan, rumah, pokok. Ini semua kata nama lazim lah ni, ya. Lepas tu fa'il. Fa'il daripada ia ada bahasa Arab, iaitu fa'il bermakna pelaku, ya, pelaku. Maknanya dia mesti melibat dengan seseorang yang melakukan sesuatu. Yang biasa kita jumpa katalah katibun, ya. Melayu pun cakap apa? Katib. Katib kan? Katib. Katib tu daripada perkataan katibun. Katibun tu daripada perkataan kataba. Kataba maknanya menulis. Jadi katibun penulis. Ya, kalau dulu-dulu ramai orang nak pergi immigration, dia tak tahu nak isi borang kan, ya. Lepas tu ada pegawai, ada orang dia kata dia boleh tolong isi borang. Ada letak meja kat luar tu kan, ya. Terutama orang-orang yang tua tak tahu menulis tu, diminta dia lah mengisikan borang tu. Kita panggil dia tu katib lah. Katibun, dia tu tukang tulis. Ya. So ada perbuatan, ada pelakunya. Jadi pelaku perbuatan tu dinamakan fa'il. Ya, tak kira orang perbuatan apa? Pengayuh basikal. Kan contohnya. Pengayuh basikal tu fa'il lah tu. Ya. Penulis surat. Tadi itu yang samalah dengan katibun tadi, ya. Khatib, ya kan? Khatib kita panggil katib kan Melayu. Katib sebenarnya bukan katib, ya. Khatibun. Dia kha tu. Khatibun ialah fa'il, iaitu orang yang membaca khutbah. Ya. So itulah apa dinamakan dalam kumpulan pelaku. Ada perbuatan mesti ada pelaku dia. Siapakah pelaku tu dinamakan fa'il, isim fa'il. Okey, dalam ayat yang kita kongsikan tadi apa? Inna ja'alnahu. Ja'al tu ja'ala, tadi bukan ja'alna, tadi anzala, ya. Anzalnahu. Anzala tu perbuatan, jadi mesti ada pelaku dia. Siapa pelaku dia? Na. Na itu kami, iaitu Allah. Jadi Allah lah yang menurunkan kitab. Dan hu tu adalah kitab Al-Quran tu. Tu na tu fa'il lah tu. Ya. Okey, kemudian ada kata dipanggil maf'ul. Maf'ul ni dia lawan fa'il. Fa'il ni ialah seorang yang melakukan perbuatan tu, mana dia actively membuat. Ya, itu dipanggilkan fa'il. Kemudian ada pula seseorang juga, tapi bukan dia yang melakukan. Perbuatan tu dilakukan oleh orang lain ke atas dia. Itu dipanggilkan kata maf'ul. Saya kena tumbuk. Sebagai contohlah, ya. Saya kena tumbuk. Perbuatan ni ialah apa? Tumbuk. Tapi bukan dia yang menumbuk. Orang lain yang menumbuk dia. Jadi dia tu dikatakan maf'ul. Ya, bahasa Melayu dia dipanggilkan objek. Objek. Ya, objek ni asal pada bahasa Inggeris, tapi sekarang ni dah jadi Melayu lah. Jadi maknanya kalau kita nak gunakan konsep objek, kata fa'il tu kita panggilkan subjek. Ya. Kata fa'il lah subjek, iaitu orang yang melakukan perbuatan tu. Kemudian orang yang kena lakukan tu dipanggilkan objek, iaitu kata maf'ul, ya. Okey, 14. Kata nama masdar. Tadi kita kata Quranan, ya. Quranan tu itu sebenarnya isim masdar. Satu pembacaan. Maknanya satu kalimah dalam bentuk kata nama, tetapi dia ada elemen kata kerja di dalamnya. Maknanya pembacaan tu ialah dia ada elemen apa? Sesuatu yang dibaca ataupun seorang membacanya, dinamakan pembacaan. Itu dipanggilkan isim masdar, ya. Bahasa Inggeris dia verbal noun. So dalam konteks ni verbal noun punya terminologi tu lebih senang nak difaham daripada bahasa Melayu.
Dia ada verbal noun. Maknanya noun tu adalah dibentuk daripada perkataan kerja verb. Ya. Itulah masdar dalam bahasa Arab. Ya, Quranan. Quranan tu satu pembacaan. Dia dibentuk daripada kata kerja apa? Qara'a. Qara'a baca menjadi Qur'an. Nun asalnya jadi Quranan sebab dia nak ambil bentuk maf'ul bih, objek dan juga isim haliyah. Jadilah Quranan. Ya. Kalau kita kata akar sesuai tak? Kata akar. Macam kata asal. Sesuai. Kata akar asal dia 3 huruf akar dulu. Dia ada 3 huruf akar membina kata akar. Ataupun kata akar ni kita boleh juga guna kata dasar. Kata dasar. So macam qara'a tadi itu kata akar lah tu. Ataupun kata dasar. Kita boleh guna dua-dua ya. Tapi 3 huruf kata akar dan kata dasar ni dia bina daripada 3 huruf akar. So dalam konteks qara'a tu 3 huruf akar dia qaf, ra, alif. Qaf, ra, alif. Daripada qaf, ra, alif tu dia membentuk kata akar ataupun kata dasar yang dipanggilkan qara'a. Qara'a bila ada kata saja, mana dia ada makna lah. Kalau huruf belum ada makna lagi. Ya, huruf dia qaf, ra dengan alif, dia tak ada makna apa-apa. Bila kita gabungkan dia dan berikan baris atas dia, dia membina satu kalimah yang asas yang dipanggilkan kata akar ataupun kata dasar. Jadi daripada kata dasar tadi ataupun kata akar, dia membina kata terbitan dalam bentuk isim masdar. Dan dia akan diberi makna dalam bentuk isim masdar, konteks isim masdar. Maknanya qara'a tu baca, kemudian ditukarkan kepada masdar, dia jadi pembacaan. Bila dia tukar tu, dibentuk tu akan berubahlah daripada qara'a kepada Quranan tadi. Maksudnya Ustaz, dia macam saya sendiri, pengalaman saya lah masa dulu saya kan. Sebelum belajar dulu, tak apa ke tuan? Tak apa. Tak apa. Saya biasanya sebab bila berkaitan dengan kata masdar ni, biasanya dia kan daripada verbal noun tadi tu, saya kata maksudnya asalnya daripada kata kerja yang kemudian ditambah berubah menjadi noun, kata nama kan. Kalau kata kita faham daripada bahasa Melayu kita, pertambahan imbuhan yang mengubah daripada kata kerja menjadi kata nama kan. Betul. Jadi dulu masa belajar dulu ada kekeliruan lah saya sendiri kan. Maksudnya ialah untuk asas tu tak kuat. Bila kita baca Quranan terus baca. Sedangkan dia dah jadi satu pembacaan. Dia jadi kata nama. Kata nama daripada asalnya dia kata kerja. Membaca Qura'a tu. Membaca. Banyak juga word dalam Quran yang akan ada beginilah. Verbal noun ni kan. So kita bila dia daripada kata kerja ke kata nama, dia ada tanda-tanda ya. Daripada ejaan tu kita akan nampak tanda-tanda yang membezakannya ya. Iaitu yang ni kata kerja. Qara'a tadi bentuk tu ialah kata kerja. Tapi bila Quranan dia bertanwin kan. Tanwin dia tak boleh untuk kata kerja. Dia hanya untuk kata nama. Sebab tu bila ada tanwin tadi, kita tahu dia adalah kata nama. Yang itu dipanggilkan isim masdar. Ya. So asal dia daripada kata kerja iaitu baca ataupun membaca. Contoh yang lain Ustaz, katabah kan Ustaz katabah maksudnya tulis, kata kerja. So bila dia jadi noun, dia jadi kitaban. Kan? Dia jadi satu untuk kitab lah. Kata benda pula jadi kan. So asal kitab tu apa dia? Daripada katabah menulis, kitaban tu penulisan. Itu asalnya masdar dia. Tetapi bila penulisan tu dibukukan, dia jadilah kitab. Pembukuan pula. Pembukuan. Okey, kata perbandingan ya. Kata perbandingan, kalau kita nak kata siapakah yang dalam bilik ni yang paling baik. Itu kata perbandingan ya. So contoh pemain khairun ya, khairun tu ialah yang paling baik ya. Kemudian kata perbandingan juga ada dalam konteks sama ada dia paling ataupun dia lebih baik. Bukan kita nak kata siapa yang paling baik, itu dipanggil perbandingan dalam bentuk bahasa Inggeris dipanggil superlatif, iaitu yang paling tinggi darjat.
Tetapi kata perbandingannya boleh digunakan dalam bentuk nak membandingkan satu dengan satu. Macamnya A dengan B, yang mana lebih baik? So kalau perbandingan tu biasa dalam Quran, kalimah yang sama tadi dia ada gunakan min selepas dia. Min tu maknanya dari. Jadi dia lebih baik daripada yang satu lagi. Itu cara kita nak mengenalkan di dalam Al-Quran ya. Okey. Kata nama hal. Hal tadi kita dah contoh sama juga ya. Quranan tu sebenarnya dia ada 3 fungsi di situ. Ya, status. Pertama dia objek. Kedua dia masdar jenis tadi kan ya. Dan ketiga dia juga mengambil peranan sebagai isim hal, dipanggil kata nama, yang dia nak menceritakan bacaan tu ialah satu keadaan ya, satu keadaan iaitu keadaan sesuatu yang dibaca ya, yang dibaca boleh dibaca. Itu dipanggilkan isim hal ya. Biasanya isim hal akan mengambil bentuk sama untuk kalimah isim yang muzakkar, dia akan mengambil dalam bentuk nakirah, bertanwin dan diikuti dengan baris atas ya. Kata nama gantian nanti kita akan tengok bila kita kupaskan satu-satu tajuk ni, kita akan tengok contoh-contoh dia ya, dan kita akan lebih mengenal. Kata nama gantian ialah dipanggil isim badal ya. Alhamdulillahirabbil alamin dalam ayat kedua ya. Kemungkinan sebelum ni kita baca tiap-tiap hari kan ya. Tapi kita tak tahu pun ada isim badal dalam tu. Ya. So sekarang ni kita dah mula mengenal ya. Allah mengatakan alhamdulillahi, segala pujian tu bagi Allah. Allah dah clear lillahi untuk Allah kan. Kemudian Allah nak mencerita Allah tu siapa? Ya, Allah ceritakan Allah tu Rabbil Alamin. Ya, maknanya Rabb tu Allah lah. Tapi Allah tak gunakan nama yang sama, Allah gunakan nama gantian, Rabb. Itu dipanggilkan isim badal. Ya. Jadi Allah nak kata segala pujian hanya bagi Allah. Allah tu siapa? Rabbil Alamin. Allah juga Tuhan sekalian alam. Dan Tuhan sekalian itu bukan orang lain, dia juga. Macam ada seorang tu nama dia Ahmad. Tetapi kawan-kawan dia, kalau dulu kita sekolah asrama penuh, kita suka panggil nama gelaran. Ada kawan tu dia datang dari Puchong. Kita tak panggil dia nama dia, kita panggil dia Puchong je. Tapi bila kita gelar Puchong tu makna dia lah. Puchong tu nama apa? Isim badal ya. Okey. Lepas tu kata nama juga salah satu daripada kumpulan ataupun jenis kata nama terbabit dengan ayat, kita panggil ayat inna. Dalam ayat inna, bila ada inna, dia ada terlibat dengan isim inna dengan khabar inna. Ya. Innallaha ma'as-sabirin ataupun innallaha alimun hakim sebagai contohnya. Ya. Inna tu satu kalimah, lepas kalimah inna tu kalimah selepas tu dipanggilkan isim inna. Innallaha, jadi Allah tu adalah isim inna. Kemudian ayat yang inna biasanya dia ada khabar dia pula. Khabar dia apa? Cerita kepada isim inna tu apa halnya? Apa cerita dia? Dalam konteks tadi Allah tu apa cerita dia? Alimun, maha mengetahui. Jadi alimun tu adalah khabar inna. So kita panggilkan ayat ni ialah ayat inna, dia ada isim inna dengan khabar inna ya. Okey. Kemudian begitu juga apabila kita jumpa kalimah kana, tadi inna, kita jumpa pula kana ya. Bila ada kana sama juga. Kana akan ada isim selepas tu dipanggilkan isim kana, dan cerita kepada isim kana tu ialah khabar kana. Khabar kana. Khabar ni maksudnya ceritalah. Cerita isim kana tu apa hal dia ya. Cerita dia boleh mengambil dalam banyak bentuk ya. Boleh jadi sifat dia, boleh jadi perbuatan dia, boleh jadi kedudukan dia. Itu dipanggilkan khabar ya. Khabar kepada kana.
Okey, dan yang lain lah. Yang lain-lain tu nanti bila kita jumpa, kita akan masukkan dalam kumpulan lain-lain. Ya. 11-10. Okey. Dan kita mulakan yang pertama tadi, kita katakan nama khas. Ya. Sebenarnya khas ni adalah daripada perkataan Arab. Ya. Dia sebenarnya kalau nak ikut ejaannya sebenarnya dia bukannya A, rumi dia kha, daripada kata huruf kha ni kita bukan tak bunyikan ha, ya, kita bunyikan kha dengan keadaan mulut kita tu muncung sedikit, ya, dengan O sebenarnya, ya. Tapi kalau saya nak tuliskan O sini dia nampak macam pelik sikit, kan. Jadi saya maintain A lah, tapi sebenarnya menyebut jangan A, khas, ya, khas. Khusus, ya, itu dalam Arab dia khususun. Okey, so khas ni dalam bahasa Arab dia ialah dipanggilkan isim alam. Alam, ya, dia ada ain. Jangan alam lain. Dia ada ain, so sebab tu dalam rumi kita letakkan apostrofi itu menunjukkan ain. Sebab bahasa rumi dia tak ada keyboard, tak ada key, nak apa? Dia tak ada alfabet dalam rumi. So kita alfabet kita gunakan apostrofi itu, A itu baris fathah dia. Jadi ya, alam, ain lam mim, ismun, ya, alamun, ya. Jadi kita panggil isim alam, ya. So apakah isim alam? Isim yang terbabit dengan nama orang, nama tempat, kadang-kadang nama gelaran macam saya kata tadi Puchong, kan. Itu dah jadi isim badal tu kadang-kadang menjadi isim gelaran dalam bentuk isim alam, ya. Ini kita bagi contohnya, kalau kita Allahu Akbar tu, Allah tu adalah isim alam lah, dia proper noun, ya, lafaz jalalah, ya, dia adalah nama khas dah, ya. Dan kadang-kadang kita jumpa dalam Al-Quran, ya, laqad jaa Musa, qala Musa, Musa tu nama khas lah, nama khas tu dia panggilkan isim alam. Iblis pun sama, ya Iblis, nama panggilan kepada Iblis tu, ya. So dia itu adalah nama khas ataupun nama gelaran, bukan nama dia sebenar, ya. Ya Zul Qarnain, ya. Al-Qarnain tu bukan nama dia, panggilan dia, ya. Qarnain ni sebenarnya apa maksud dia? Dua tanduk, ya. Jadi wahai saudara yang ada dua tanduk. Itu kalau kita nak translate kan makna dia. Ya, sebab apa? Sebab dulu-dulu, zaman orang dulu, kalau berperang kan, askar-askar tu yang hebat-hebat kan, dia ada pakai helmet tu, ada dua tanduk tu, kan. Menunjukkan identiti dia sebagai general ke ketua perang ke, kan. So orang panggil Qarnain, dua tanduk. Itulah macam dalam Al-Quran dia tidak menyatakan nama dia sebenar, ya. Macam Abu Hurairah, kan, Abu Hurairah bukan nama dia sebenar, ya. Abu Hurairah maknanya bapa kucing, ya, sebab dia banyak bela kucing, Nabi panggil dia bapa kucing, ya. Jadi itu nama gelaran dipanggil, ya, sudah menjadi dalam bentuk nama isim alam, ya, yang apa nama dipanggil kepada seseorang. Okey, dalam aspek tempat, contohnya apa? Yasrib, ya, Yasrib ataupun Yasriba tu nama apa? Nama Madinah yang lama. Dulu dipanggil Yasrib. Apabila Nabi berpindah hijrah ke Madinah, ditukarkan kepada Madinah Al-Munawwarah, ya. So Yasrib tu dia adalah nama khas kepada tempat. Makkah tu, ya, Makkah tu Mekah tu pun nama tempat lah. Malaysia, Nepal, ya, Indonesia dan sebagainya tu semua adalah nama tempat. Macam saya kata tadi, masjid tu dia bukan nama isim alam, ya, itu ialah isim makan, isim tempat. Tetapi kalau beri nama kepada masjid tu, itu isim alam, ya. Masjid Nurul Yakin, ya, tempat masjid kita sembahyang tu, Nurul Yakin tu jadi nama isim khas dah, ya, tu isim alam. Okey, tapi dia isim alam ni kadang-kadang dia terbabit dengan beberapa ciri. Ingat dah kita kata ciri yang keempat isim ialah i'rab. Ya. So dalam Al-Quran kadang-kadang kita lihat isim alam ni boleh terlibat dengan i'rab dalam beberapa cara. Ya, Muhammad adalah isim alam, nama orang, ya, nabi kita Muhammad.
tapi dia nama Arab. Jadi nama Arab ni dalam konteks i'rab dia boleh dia boleh mengambil semua 3 i'rab tu. Dia boleh ambil marfu', boleh ambil mansub, boleh ambil majrur. Muhammadun dia boleh, Muhammadan dia boleh, Muhammadin pun dia boleh. Depan, atas, bawah ya, tengok ni ya. Kalau saya gunakan arrow sikit ya, dia baris depan pun boleh mengambil, baris atas pun boleh mengambil, baris bawah pun boleh mengambil. Bukan setakat itu saja. Dia boleh mengambil tanwin sekali. Yang ni depan tanwin, atas tanwin, bawah tanwin. Boleh. Nama Arab boleh. Tetapi kalau bukan nama Arab yang bawah ni, ya, bukan nama Arab, contohnya Ibrahim. Ibrahim tengok, dia tak boleh mengambil tanwin dah. Ya, kalau kita jumpa dalam Al-Quran nama-nama tu dia tak ada bertanwin, walaupun tak ada alif lam ta'rifah. Ni pun tak ada alif lam ta'rifah kan ya. Dia tak mengambil tanwin. Ibrahimun tidak ada. Sulaimanun tidak ada. Ya. Sulaimanu. Daudu, bukan Daudun, tak boleh. Sebab yang ni bukan nama Arab. Ibrahim, Sulaiman, Daud ni kita tahu dia adalah kumpulan Bani Israel. Ya. Ibrahim tu bukan Bani Israel lah. Ibrahim tu bapa kepada dia, tapi dia bukan orang Arab lah. Ya. Dan dia tidak boleh mengambil tanwin. Itu yang pertamanya, dia tidak boleh mengambil tanwin. Kemudiannya dia tidak boleh mengambil baris bawah. Maknanya dia Ibrahimi tidak ada. Sulaimani tidak ada. Daudi tidak ada. So kalau dia mengambil i'rab yang majrur, apa yang dia berlaku? Dia tak boleh mengambil baris bawah. Dia kena mengambil baris atas. So bila kita jumpa dalam Quran, Ibrahim contohnya ada baris atas. So maknanya kedudukan dia dari ciri i'rab, dia boleh jadi mansub ataupun majrur. Tengok konteks ayat lah. Kalau dia objek, dia akan jadi objek baris atas. Kalau dia baris atas, dia akan mengambil objek. Ya, ataupun kalau objek, mana dia baris atas dia sama ada masuk ataupun majrur kan. Kalau dia ada objek, dia berperanan sebagai objek, maknanya dia masuk. Kalau dia berperanan sebagai selepas harfun jar, kan, min Ibrahima, bukannya min Ibrahimi. Itu pertalian di antara harfun jar ya. So dia akan mengambil i'rab yang majrur ya. Begitu juga Sulaimanu dengan Daud. Kita akan juga bila kita tengok contoh dalam ayat nanti kita akan lebih fahamlah. Nama tempat Yasriba Bibakata min Misra. Dia nama tempat juga berkait dengan i'rab tadi ya. Dia tidak boleh mengambil baris bawah dan tidak boleh mengambil tanwin. Tengok tiga ni. Yasriba. Sepatutnya Yasriban. Dia tak ada alif lam ta'rifah kan. Ya, tapi tak. Dia tidak bertanwin. Ya. Okey. Itu sebagai pengenalan kepada isim alam. Okey. Dan kita pergi yang kedua ya. Yang kedua iaitu isim dhamir. Ya, isim dhamir. Kita padamkan labeling tu. Okey. Isim dhamir ni kalau kita biasa membaca Al-Quran, sepatutnya kita lebih familiar lah dengan dia ya. Kita jumpa apa? Ka, jumpa huwa, jumpa hu, jumpa huma, jumpa ka dan jumpa hum. Ya, itu semua tu dipanggil isim dhamir. Yang Melayu dia kata ganti nama. Bahasa Inggeris dia pronoun ya. Lepas tu di dalam slide seterusnya iaitu hiya untuk perempuan, kum tadi kita jumpa la'an lakum, dia itu kamu semualah lelaki. L tu untuk lelaki, P tu untuk perempuan. Bahasa Arab dia L tu ialah muzakkar, kalau P tu ialah muannas. Him ya adalah muzakkar untuk lelaki yang ramai. Kalau perempuan yang ramai, mereka dia hunna. Itu isim dhamir. Nanti kita akan
kita akan ada seluruh senarai ni dalam bahagian ni ya. Apabila kita nak melihat konteks isim domain ni sebagai pelaku kepada perbuatan ya. Okey, apakah contoh lain isim domain? Kata ganti nama anta, lepas tu ka, lepas tu home ya. Dan ana, hu, na. Tadi kita jumpa apa? Anzalna. Inna, na tu sekali. Lepas tu anzalna ada sekali lagi na di tengah kalimah tu pun dah termasuk dalam isim domain. Kalau ana maknanya saya, na maknanya kami, hu di ujung tadi apa anzalnahu. Hu ni ialah nya tu ialah muzakkar. Ya, maknanya muzakkar tu bukan semestinya lelaki tak. Ya, Quran mana pula lelaki kan ya, tetapi kalimah Quran, kalimah isim dia ada berkaitan dengan jantina ya, sama ada lelaki ataupun perempuan ya. Nahnu adalah domain juga, iaitu kami ya. So dalam Quran kadang-kadang digunakan non dengan alif saja, kadang-kadang digunakan dalam bentuk nahnu. Na ni biasanya dia terikat dengan kalimah lain, dia satukan sekali. Nahnu ni dia akan wujud independen, maknanya dia tak digabung-gabungkan. Ya, itulah beza antara na dengan nahnu. Okey. Kita sebenarnya sudah ini imbasan ya, supaya rakan-rakan kita yang tidak dapat mengikuti kelas lepas tu sekurang-kurangnya dapat yang manfaat daripada pembelajaran kita ya. Kita belajar tak perlu kata laju ya. Biar kita belajar slow, tapi ilmu tu kita dapat resapkan dia di dalam minda, dan kita boleh mengenal dia ya. So hari ini saya sudahi dengan nak memperkenalkan keseluruhan yang isim domain tadi. So bila kita akan lihat penggunaan isim domain ni boleh berlaku dalam beberapa tempat. Pertamanya dia boleh berlaku sebagai pelaku ya. Yang keduanya dia boleh gunakan sebagai objek. Sebelum kita nak kenal dia pelaku atau objek, kita kena kenal semua isim domain tu. Formula dia senang je. Isim domain kata ganti nama ni dia ada 14. Ya. So kalau tuan-tuan kira ya, tengok bermula dengan dia ada 3 kategori. Yang pertama orang pertama, kita panggil orang pertama. Orang pertama ni ialah sama ada saya ataupun kami. So maknanya saya dan kami, saya ni satu kumpulan, kami ni satu kumpulan ya, sebab Arab dia sama, nahnu juga. Kami ni sama ada 2 orang ataupun ramai, domain dia tetap nahnu. Jadi maknanya dalam kumpulan pertama ada 2 je domain. Apa dia? Ana ataupun nahnu. Itu 1, 2. Lepas tu kumpulan kedua ni dia ada berapa? Ada anta, ada anti, ada jadi berapa? 3, 4 lah. Yang ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Ya. Lepas tu antuma ada 1 je. Untuk dua-dua perempuan, lelaki dengan perempuan dia 1 saja antuma. Kemudian dia ada antum, ada antunna ya. Okey, anta ialah kamu seorang lelaki, anti kamu seorang perempuan. Kalau 2 orang kamu, kalau lelaki antuma, kalau perempuan pun antuma. Lepas tu kalau kamu yang ramai lelaki antum, kalau kamu perempuan ramai ialah antunna. Jadi bermakna dalam kumpulan orang kedua ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ya. Okey, mungkin sebab antuma ni dia kira 2 juga agaknya, sebab tu jadi 14 agaknya ya. Sebab kalau sini 1, sini 2, sini 3, 4, 5, nanti kita kira berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita kira ni 1, dia jadi 5. Dia sepatutnya 6 di sini ya. Sebab tu jadi 14 ya. Sebab dalam orang ketiga ni dia ada 6. Yalah. 6 sebab huma tu dikira 2 kali agaknya. Sebab tu jadi, sebab dikira huma ni mereka berdua lelaki,
Satu, huma mereka dua perempuan juga satu. So biasanya 12 ke 14 lebih senang mengingatkan 12 ke 14. Okey, kita gunakan 12 lah ya. So maknanya antuma 2 tu disama kira 1 ya. So bermakna anta 1, anti 2, antuma ni kira 1. Ada 3 lah. Jadi antum 4, antuna 5. Jadi sini ada 5. Begitu juga di sini ya. Huwa 1, hiya 2, huma ni sama. Jadi kira 1 yang 3, hum 4, hunna 5. Maknanya sini ada 5, sini ada 5, sini ada 2. Jadi ada 12. Otomatis sebenarnya ada 2. Melainkan kalau kita nak pecahkan antuma tu kepada 2, kadang sebab ada orang katakan ada 14, ada yang katakan 12. Jadi kita kena faham kenapa 14, kenapa 12. Kalau dia kata 12 tu maknanya dia kira 1 lah ni. Yang ni dengan ni kira 1. Ni 1, ni 1. Kalau dia kata 14 tu apa maknanya? Yang ni dikira 1, ni pun dikira 1 juga. Kan? Tapi kalau nak kira macam tu, ni ada 4 ya. So maknanya lebih baik kita gunakan 12. Jadi mana apa yang sama tu kira-kira 1 lah. Yang ni ana dengan nahnu. Ya, yang sini anta, anti, antuma, antum, antunna. Ada 5. Yang ni huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ada 5. 5 campur 5, 10, campur 2, 12. Ya. Lepas tu kita akan kita akan lihat dia punya format apa dia. Apabila untuk orang berdua dia sama. Orang berdua sama. Ya macam nilah. Ya, untuk orang ketiga 2 orang huma juga. Lelaki dan perempuan sama. Untuk orang kedua kalau 2 orang sama juga. Antuma. Termasuklah orang pertama. Bila 2 orang je dia samalah. Ya. 2 orang lelaki, kami 2 orang, kami 2 perempuan pun nahnu juga. Ya. So bila 2 saja dia tetap sama ya. Okey. Okey. So yang ni saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh bukannya hafal saja tapi dapat mengenalnya ya. Dapat maknanya ingatkan 12 tu pertama, lepas tu setiap daripada yang tu tuan-tuan akan dapat menerangkan. Sebagai contohnya hiya. Ya, apa dia hiya? Hiya sini pun ada dibantu muannas mufradah. Maknanya seorang lelaki, seorang perempuan, orang ketiga. Dia dalam kumpulan orang ketiga iaitu perempuan dan seorang. Mufradah maknanya singular. Maknanya dia seorang perempuan. Itu apa hiya. Kalau kita jumpa antum, apa antum? Kamu semua lelaki. Apa maksud dia? Ialah orang kedua jamak. Ya, orang kedua lelaki dan jamak. Itulah antum. Ya. Kalau jumpa antunna pula maknanya apa? Orang kedua, bila orang kedua tu mesti bersabit dengan kamu. Kalau dia ataupun mereka orang ketiga. Kalau aku ataupun kamu, aku ataupun kami itu orang pertama. Ya. So apakah konsep orang kedua, orang pertama, orang ketiga ni ya? Ialah konsep senam. Orang pertama ialah kalau orang tu bercakap, dia lah orang pertama. Ya. Kalau ada orang depan dia bercakap dengan orang depan dia tu, orang yang depan tu ialah orang kedua. Itu maksud dia. Sebab tu dia bila nak panggil orang kedua tu dipanggil kamu. Kamu boleh makan tak? Kamu hari ni bagaimana? Sebab dia bercakap. Yang bercakap tu ialah mutakallim dipanggil ya, orang pertama. Mesti dia cakap aku ataupun saya. Ya. Tapi bila orang kedua tu dia tak panggil saya dengan kami, dia kena engkau lah. Engkau dan kamu. Itulah orang kedua. Nah, so orang yang bercakap tu dipanggil mutakallim orang pertama, orang yang bercakap dengan dia tu dipanggil orang kedua. Kemudian kalau dia nak bercakap tentang orang yang tak ada di situ, orang tu tak ada depan dia, ya. So orang tu dipanggilkan orang yang ghaib. Dalam bahasa Arab dia ghaibun. Ghaib itu makna tak ada kan? Itu ghaibun orang ketiga. Dia bila dia bercakap dengan kawan dia depan dia ni tak ada di situ. Kan? Dia tu mungkin kat negeri lain. Ya. Dia ghaibun lah, itu dipanggilkan orang ketiga. So
orang ketiga ni bersabit dengan dia, ataupun kalau ramai panggil mereka. Mereka ni terpecah pada dua lah. Kadang-kadang mereka tu 2 orang je. Kadang-kadang mereka tu lebih pada 2, itu dalam bahagian jamak lah. Yang tu kita masukkan. Kalau 2 tu kita letakkan 2 tu ya. 2L maknanya 2 lelaki. 2P tu 2 perempuan. Ya. Kalau L saja mereka tu maknanya ramai lah tu. Ya. Mereka lebih pada 2. Nak lebih tepat mungkin kita kena tambahkan semua macam di sini ya. Semua tu menunjukkan ramai ya. Mungkin saya edit lah ni sikit ya, bagi dia konsisten dengan itu. Masukkan semua tu. Mereka semua maknanya ramai. Supaya tidak mengelirukan. Bagus sini ya. Mereka bila ramai kita letakkan semua. Mereka semua perempuan, mereka semua lelaki. Okey. Okey sampai 11:30. Okey. Hari ini kita buat pengenalan saja ya. So minggu depan mungkin kita akan suruh tuan-tuan berlatih ya. Berlatih iaitu gunakan chart ni. Yang carta yang saya tunjukkan sekarang ni, nanti seorang-seorang cuba terangkan apa yang tuan-tuan faham daripada sini ya, yang 12 ni tadi. Senang je ya, dia pecahkan mula kepada 3 kumpulan. Iaitu ada orang pertama, ada orang kedua dan ada orang ketiga. Tak tahu bahasa Arab dia lagi, tidak apa ya. Orang pertama tu biasa kita panggil mutakalim. Sekarang tak tahu pun tak apa. Asalkan tahu ada konsep grup orang pertama. Ya, orang pertama ialah membabitkan saya ataupun kami. Kemudian orang kedua ialah kamu sahaja. Ya, kamu sahaja. Kamu tu boleh jadi seorang, boleh jadi 2, boleh jadi ramai. Kemudian dia membabitkan orang ketiga. Orang ketiga ni orang yang tidak ada pada masa tu di tempat lain, dia membabitkan sama ada dia ataupun mereka. Ya, mereka tu boleh jadi 2 orang ataupun 3 orang. Ya, itu dipanggilkan orang. So setiap daripada yang ni tadi dia ada dia punya kata ganti nama dia. Ya, bermula dengan mulakan orang pertama, senang. Ana dan nahnu. Kemudian orang kedua ada 5. Anta, anti, antuma, antum, antuna. Ya, dan fahamkan ini penerangan dia belah. Ya, belah kiri dia tu penerangan. Kalau anta tu bermakna kamu lelaki seorang. Anti kamu lelaki perempuan. Beza dia apa? Baris atas dengan baris bawah saja. Ya, jangan pergi tambah antu pula, tak ada ya. Antu tak ada dalam senarai. So anta dengan anti saja. So bila cakap anta mesti cakap dengan orang lelaki ya. Kalau orang perempuan jangan anta pula. Anti lah orang perempuan. Orang ini tak ada apa ya. Tak ada perempuan dalam kelas ni ya. Di apa? Di online sajalah ya, anti kita. Kemudian apa? Kalau 2 orang pula, kamu 2 orang lelaki, antuma. Kalau kamu perempuan, 2 orang perempuan, macam sini ada siapa? Puan Halimatun dengan Nur Fadilah tadi. Bila dia berdua, kita cakap kamu berdua, apa dia? Antuma lah. Ya, antuma. Kalau ramai, antum, kalau semua tu lelaki itu, semua ramai, semua lelaki, antum, ya. Tetapi antum juga digunakan kalau campuran tu lelaki dan perempuan. Ya, dia mesti ada dia punya domain dia. Ya, kalau lelaki, kalau semua lelaki antum, kalau semua perempuan antuna. Jadi apa halnya kalau campur? Dia tak ada dalam senarai ini ya. Jadi antum digunakan. Digunakan kalau bercampur tu digunakan muzakkar. Mana dia sama dengan yang lelaki ini. Sama dengan home pun saya. Begitu juga dengan home juga. Ya, kalau home untuk mereka lelaki semua, katalah 10 orang tu semua lelaki, home. Kalau semua orang perempuan, 10 orang tu semua perempuan, hunna. Ya, tetapi apa hal pula dengan kumpulan 5 lelaki 5 perempuan, satu kumpulan juga. Mereka juga. Itu dipanggil, digunakan muzakkar juga. Iaitu home juga. Begitulah caranya digunakan di dalam Al-Quran. So kalau kita jumpa Al-Quran bila kata fi qulubihim marhim ya. Hum ni kadang-kadang digunakan dalam him lah ya. Mereka. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tu him tu bukannya lelaki saja. Ya, sebab orang munafik di zaman Nabi dulu lelaki dan perempuan.
So digunakan muzakkar. Kalau campuran jantina, dia akan menggunakan muzakkar. Kalau semua yang itu kes tu orang lelaki, dia pun gunakan muzakkar. Dan kalau semua kumpulan tu orang perempuan, barulah digunakan hunna. Masuk dalam kes Huma juga saya. Termasuk dalam kes Huma juga. Ya. Contohnya pada takun Huma. Ya. Dengan berkata kepada kedua tu jangan refer kepada parents. Parent lelaki dan perempuan kan. Lelaki dan perempuan pun kita Dia gunakan Huma je. Tapi yang Huma ni lebih senang sebab dia kalau lelaki pun Huma, perempuan pun Huma. So kalau campur pun Huma. Agak lebih senang lah. Yang untuk jamak je lah. Untuk jamak saja kita bezakan kalau semua lelaki, semua perempuan. Tetapi kalau campur dia akan ambil muzakkar juga. Itu dia formula dia. Nahnu pun sama juga. Dia nahnu lebih senang sebab dia sama. Lelaki perempuan pun sama, kalau campur pun samalah. Dia tak ada masalah. Okey, saya ingat kita sudahi di sini untuk hari ini ya. Maknanya minggu depan kita akan buat latihan. Tuan-tuan belajar berlatih apa nak diceritakan dengan carta ni ya. Carta ni kita memperkenalkan domain dulu ya. Sebelum kita sambung nanti, selepas kita dah kenal domain tu, baru kita kenalkan macam mana dia mengambil bentuk sebagai fa'il di dalam kalimah-kalimah Al-Quran ya. Tapi kita kena kenalkan domain ni dulu ya. Jadi kita mahir domain tu dan kita akan bawa nanti penggunaan domain tu dalam bentuk fa'il sebagai pelaku dan dia juga digunakan dalam bentuk objek. Macam mana pula domain tu digunakan ya dalam bentuk objek nanti ya. Ini akan banyak membantu nanti bila kita masuk bahagian belajar dengan tajuk fa'ilun. Bila fa'ilun tu mesti ada kata kerja ataupun objek. So sebelum kita pergi situ, kita kena kenal dulu ni bahagian mereka sebagai isim dulu, isim domain dulu ya. Isim domain fa'il, isim domain maf'ul, objek ya. Sebelum kita pergi ke situ, kita kenal dia sebagai domain dulu. Kata ganti nama insya-Allah ya. Okey, ada apa soalan sebelum kita tutup? Mana dalam di rumah ini ataupun di yang di atas maya di sana ya. Cara online. Puan Halimatun okey? Ustaz. Boleh ya? Boleh. Okey, yang lain ada apa soalan? Ini Tuan Zaki kita, Huzaimin. InsyaAllah boleh Ustaz. Boleh ya? So hari ini kita memperkenalkan kata ganti nama dulu ya. Ada berapa? Ada 12 ya. Dalam 12 tu dia ada pecahan lah ya. Setengah tu sama dan setengah tu berbeza ya. Bila untuk jantina lelaki dan perempuan ya. Okey, kalau kita tak ada, kita boleh sudahi di sini. Kita minta Tuan Syahran kita sekali lagi buat penutupan ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Jikam Abdul Razak untuk sesi kita pada minggu ini. Syukur Alhamdulillah dapat lihat inilah antara muka yang maintain yang bertahan pun insya-Allah. Jadi harap lepas ni tak akan berkurang lagi. Kalau boleh kita nak bertambah lagi semua yang ada ni. Jadi seperti yang saya maklumkan awal tadi, bagi yang baru ikuti, ikut je, tak ada masalah. Kalau ada masalah nanti, kalau tak tahu tanya. Macam Cik Joni, Azman tadi, Zaki yang baru sertai, follow je, ikut je. Kalau tak dapat, bila disoal boleh maklumkan, tak tahu dan sebagainya. Jangan takut, jangan malu. Dan semasa ke semasa saya difahamkan kita akan buat latihan dan sebagainya, cuba je. Jangan jangan lepas ni rasa tadi ustaz ada soal, minggu depan tak nak datang, jangan macam tu. Jadi kita nak kalau boleh dari semasa ke semasa semua orang akan tambah ilmu dan setidaknya apa benda yang orang kata daripada awalnya mungkin daripada zero, akhirnya nanti kita dah jadi hero, ataupun from nothing akhir nanti kita akan dapat something insya-Allah ya. Jadi saya rasa itu saja untuk minggu ni. Jadi serah kembali pada ustaz untuk doa tutup kita. Silakan ustaz. Okey, terima kasih Tuan Syarahan kita. So kita seperti biasa kita sudahi sesi dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal 'ashr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah kita